Okay, Cik Naim, sedia Cik Naim? Ready? Ready ya? Okay. Alright. Yang dihormati Encik Muhammad Naim bin Haji Jamaluddin, Pegawai Psikologi Unit Kerjaya dan Kaunseling UiTM Cawangan Pahang. Yang berusaha Encik Muhammad Azmi bin Nias Ahmad, Ketua Pusat Pengajian Perakaunan. Yang dihormati rakan-rakan penasihat akademik dan rakan-rakan para pensyarah seterusnya para pelajar yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bagi memberkati program kita pada petang ini, marilah kita sama-sama mulakan dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmat serta izinnya dapat kita bersama-sama dalam program pemantapan penasihat akademik bagi minggu yang ke-7. InsyaAllah ya, pada petang ini program kita adalah sangat relevan ya dengan suasana PDP secara ODL dan juga suasana pandemik ya yang masih belum berakhir ya pada sekarang ini, yang memberikan banyak cabaran dan juga tekanan kepada kita semua. InsyaAllah ya, untuk mengetahui dengan lebih lanjut mungkin cara-cara untuk kita menangani ya tekanan yang kita hadapi dengan lebih berkesan, marilah kita sama-sama mendengar perkongsian daripada Encik Muhammad Naim. Dengan sukacitanya, dengan segala hormatnya, saya mempersilakan Encik Muhammad Naim untuk menyampaikan perkongsian beliau. Dipersilakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang diucapkan kepada semua. Pertamanya, sebelum saya meneruskan perkongsian pada petang ni, saya nak mengucapkan ribuan terima kasih dululah kepada Fakulti Perakaunan kerana sudi menjemput saya dalam program bersama dengan PA dan dalam ni student pun ada kan? Ya, Ya, ada student. Oh, campur semua. Okey, Student dengan PA. Sebelum saya teruskan tu, dengan topik dia ialah pengurusan stres. Alamak, dengar topik ni pun rasa macam lain macam rasanya, doktor. Okey. Saya nak tanya respon dululah. Yang dekat dalam ni boleh cek dekat dalam ni, apa khabar hati anda? Apa khabar? Baru ni kita buat talk Dalgona Coffee. Rakan saya, Puan Anita kan. Apa khabar hati anda? Saya nak tanya kepada warga FPA lah, Fakulti Perakaunan dalam ni, apa khabar hati anda ni? Boleh cek dekat ruangan chat kita nak tengok. Boleh, jangan segan, jangan silu, masuk je. Okey kot. Alamak, suram, aduh. Alhamdulillah, baik Encik. Okey, alright. Hati ada senyum. Ini macam kenal ni, Haji Azizi ni. Okey, khabar baik. Alhamdulillah. Okey, baguslah. Tenang-tenang ya, orang Fakulti Perakaunan ni tenteram ya. Okey, alright. So, relevan dengan topik yang kita nak cerita hari ni, tapi suka untuk saya mempromosikan kepada tuan-tuan, sahabat-sahabat saya, adik-adik para pelajar semua, iaitu berkenaan dengan pentingnya kita menjaga kesihatan mental. Sebelum nak bercakap tentang pengurusan stres, kita bercakap dulu tentang kesihatan mental. Okey. Mungkin ada yang tak faham, ada yang kat sini tak tahu. Saya sebenarnya, saya tak boleh nak share dengan tuan-puan slide saya. Sebab saya stres tahu hari ni. Bagi tahu dulu. Saya stres. PC saya rosak. So apa tu, Infotech pun dah ambil PC saya. Slide saya habis semua hilang. Tapi tak apa. Saya bercakap-cakap macam ni tak ada masalah tuan-puan. Santai-santai ikut petang ni. Boleh. Alright. Okay, cantik lah macam tu.
Okey, so saya nak bercerita sikitlah tentang kesihatan mental. Kalau kita faham tambah-tambah dengan situasi sekarang ni yang semakin mencabar, kita tengok semakin hari bukan sahaja statistik COVID saja meningkat, tapi isu-isu sampai ke tahap isu bunuh diri pun meningkat. Macam-macam. Okey, baru ni kita tengok apa tu, ada yang terjun daripada apa, drawbridge dekat Terengganu tu. Punya tempat tu cantik, boleh jadi tempat yang lain pula cerita dia. Jadi benda yang sensasi. So kita tak nak sampai warga UiTM kita, yang kita doa banyak-banyak, kita tak nak sampai kita pergi kepada tahap yang dipanggil sebagai penyakit mental. Okay. Alright. So kesihatan mental, kalau kita faham, seseorang itu dia bukan ada kesihatan fizikal saja, tapi dia mesti ada kesihatan mental. So kalau macam kesihatan fizikal ni, contohnya macam darah tinggi, orang kena penyakit-penyakit macam tu, kencing manis, penyakit jantung, itu ialah fizikal. Okay? Tapi kesihatan mental ni dia ada lain sikit, susah sikit nak faham. Ni mungkin pelajar-pelajar pun kadang-kadang keliru. Kesihatan mental ni macam mana? Tak nampak lah encik. Itulah biasa yang kami dekat sini selalu dengar. Okey. So kalau fizikal saja baik, orang kata gagah, tetapi mental tak ada, kita tak boleh kata seorang itu sihat. Okey. Mental ni, sihat mental ni macam mana? Sihat dari segi fikiran dia, sihat dari segi emosi dia, sihat dari segi tingkah laku. Okey. Saya pergi satu-satu dulu. Okey. Pada pemikiran dulu. Siap pemikiran ni macam mana? Pemikiran kita hari ini, bayangkan, saya bawa tuan-tuan dan puan-puan semua, bayangkan hari ini, kita cuba bawa diri kita hari ini, pada hari ini. Hari ini, aku rasa berserabut ke? Aku rasa tenang ke? Aku boleh membezakan perkara baik atau buruk ke? Aku boleh berfikir secara logik ke ataupun tak? Itu pemikiran. Macam mana cara kita berfikir? Macam tu. So tuan-puan lah yang tahu benda tu. Okay. Saya tak boleh nak agak-agak. Ada orang kata pakar psikologi ni boleh baca fikiran orang. Satu benda yang mustahil lah. Saya tak boleh nak baca orang. Itu selalu. Pelajar-pelajar kalau lalu je dekat unit counselling, unit kerjaya je. Kaunselor lah. Nengok title pegawai psikologi lah. Mesti dia boleh baca kita. Saya paling takut benda tu. Saya kata tak ada tulisan dekat dahi korang ni. Saya kata cakap belajar tak ada. Alright. So pemikiran yang tu yang pertama. Kalau kita nak tahu mental kita dalam keadaan sihat ataupun tak. Yang kedua, emosi. Kita aware tak emosi kita? Emosi ni kalau kita faham, ada sedih, ada kecewa, ada gembira, macam-macam emosi. Kan? Ada marah, marah pun emosi. Kan? So kita fikir hari ini ada emosi apa yang ada pada kita. Okay? Kalau ada je rasa macam nak marah je daripada pagi sampai petang, nak bawa sampai ke malam kejap lagi, itu menandakan mental kita dalam keadaan yang kurang sihat. Bukan sampai ke tahap penyakit, itu lain penyakit mental bukan. Okey, yang ketiga ialah tingkah laku. Rasa hari ni selalunya suka je bercakap dengan kawan-kawan. Kan? Hari ni selalu kalau biasa-biasa suka je jumpa kawan-kawan, tiba-tiba hari ni rasa macam nak menyendiri lah. Rasa tak nak cakap dengan orang lah. Kalau tutup pintu tu, tutup rapat-rapat. Jangan bagi orang masuk. Tak nak masuk. Jangan jumpa saya. Itu menunjukkan tuan-puan, para pelajar, adik-adik semua dalam keadaan mental yang tidak berapa nak cantik. Macam tu. So kita sendiri tahu bagaimanakah keadaan mental kita. So saya suka mempromosikan kepada adik-adik para pelajar sebelum saya nak cerita tentang stres ni, kita jagalah kesihatan mental kita sebelum pergi kepada benda-benda yang lebih serius, iaitu penyakit mental. Okey. Alright. So apa dia tanda mental kita ini dalam keadaan yang sihat. Okey. So yang pertama tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik para pelajar semua, katakanlah hari ini kita ada satu keadaan yang memberi tekanan kepada kita, stres lah. Okey.
adakah kita ini mampu untuk mengendalikan stres tersebut? Okey, cek. Sambil-sambil ni saya mak fikir-fikir balik. Tengok-tengok balik, renung-renung balik tentang diri sendiri. Okey. Yang kedua, adakah hari ini aku boleh seperti biasa bercakap, berhubungan sosial dengan kawan-kawan, dengan pasangan, okey, cuba cek. Yang ketiga, adakah hari ini aku boleh bekerja, boleh belajar seperti biasa? Contoh kepada pelajar dalam ni, adik-adik para pelajar, katakanlah pensyarah buat kelas ODL. Selalu boleh je fokus dalam kelas, dalam online. Tapi hari ni tak boleh. Tengok-tengok muka pensyarah, fikir ke benda lain. Tak boleh nak fokus lah. Itu menunjukkan mental kita tu macam tak berapa nak cantik, tak berapa nak sihat lagi lah. Okey. So, cubalah semak-semak, cek dulu tuan-tuan puan-puan macam mana. Okey. Sekarang ni saya akan berkongsi tentang, baru saya bawa kepada apakah yang dimaksudkan dengan stres. Okey. Saya nak tanya kepada tuan-tuan dan puan-puan, para pelajar semua, adakah stres itu perkara yang normal ke tak normal? Boleh isi di ruangan chat. Normal ke tak normal? Alhamdulillah, alhamdulillah. Okey, lagi normal. Okay. Alright. Okey. Alright. Okey, itu menggambarkan daripada fakulti perakaunan ni memang dah A++ lah, memang dah tahu dah pasal stres ni. Okey, sebab bila kita buat program dengan student, kadang-kadang dia kata stres ni memang tak normal encik, tak normal, tak normal. Okey, tapi yang menjawab saya tengok rata-rata Doktor Muhammad Azmi ni lah kita punya KPP. Sangat normal. Tengok. Alright, so normal. Jawapan dia ialah stres ini adalah suatu benda yang normal. Okey, saya boleh bagi tahu macam inilah. Okey, stres ni ialah satu reflection ataupun tindak balas kita terhadap satu-satu ancaman ataupun tekanan. Okey, sebagai contohlah, selalu ni kalau kita dah dengar dah macam-macam penceramah dah cakap. Okey, dia bagi analogi macam tiba-tiba kalau pelajar dekat kolej, kan, dia nak balik kolej daripada kelas contoh, kan. Tiba-tiba dia lalu nak naik bukit KTG tu, ada anjing dekat belakang dia. Dekat depan tu ada longkang besar. Tahu-tahu dah lepas daripada longkang tersebut, macam mana aku boleh lompat longkang ni? Okey, itu menunjukkan stres dah ada. Ancaman tu ialah anjing tersebut. Stres tu macam mana tindak balas anda dan bawa anda ke depan. Okey. Tapi kalau kita nak cerita dari segi psikologinya, ancaman psikologinya, contoh situasi anda kena marah, anda dibuli, anda dihina. Okey, stres ke tak stres? Ya, stres. Itu adalah satu tindak balas yang normal. Kalau orang tak normal, kena hina, kena buli, tak stres, tak ada apalah, okey je. Itu pelik. Itu kita boleh buat question mark. Kenapa tak stres ya? Orang boleh cakap macam tu. Fikir-fikir kan. So penting, kita ada stres juga. Okey. Dan kita boleh cakap stres ni dia sebenarnya dia bergantung. Dia bergantung. Dia berbeza. Ada orang stres react dia kepada situasi dan keadaan macam ini. Ada orang dia okey dengan keadaan tersebut, tak ada masalah bagi dia. Dia beza-beza. Setiap orang tak sama. Tak sama penerimaan stres dia. Tak sama. Okey, ada orang tak ada masalah. Okey. Jadi dia stres ni kalau kita nak faham lagi, sebenarnya dia bergantung juga kepada emosi kita. Sejauh mana emosi kita mampu untuk menampung stres ataupun keadaan tersebut. Contohlah, saya ambil contoh adik-adik para pelajar ada kawan kan, roommate kan dekat dalam bilik tu. Okay.
katakanlah asyik-asyik tak puas hati. Tapi jangan-janganlah isu kecil je. Okey, emosi kita yang terhasil tu macam mana? Sedih, sehari je kot paling sedih tu. Sehari je kot marah tu. Kalau gitu okey. Tetapi kalau hari-hari bertengkar, hari-hari bergaduh, kan? Benda tu bagi kita terlalu berat isu dia. Kenapa aku nak tidur kau buka lampu contoh. Aku tak boleh tidur ni. Aku tak boleh tidur ni dalam terang. Contoh kan. Manusia ni beza-beza. Okey. Dan berpanjangan itu menyebabkan kita akan terkesan juga. Okey. Tak sama. Stres orang tak sama. Okey. So, adakah stres itu adalah satu benda yang tidak baik? Okey, semua orang kata normal. Okey, adakah benda itu tidak baik? So, kita boleh cakap stres itu sangat baik sebab apa? Sebab apa? Okey. Kalau kita tengoklah diri kita macam mana. Stres ini ada tahap dia. Kita menerima stres yang rendah, stres yang sederhana, stres yang tinggi. Okey. Kalau kita tengok, kita check balik, hari ni kita check masing-masing boleh check lah di sini. Stres kita kurang. Macam lebih kurang tak ada stres lah, kurang stres. Okey. Adakah stres kita ini dalam keadaan yang sederhana? Adakah stres ini dalam keadaan yang tinggi? Sangat-sangat tinggi. Okey, stres yang kurang, kesan dia ialah kita akan jadi macam tak ada motivasi, rasa lemah, rasa nak tidur je. Pensyarah cakap apa-apa tak alert. Tak alert. Pensyarah kata, okay week ni kita nak bagi, you kena hantar submit assignment ni. Tak ada apalah, tak ada stres lah. Tuan, tak ada apalah. Itu menunjukkan anda kurang menerima stres. Kurang stres tu kurang. Okay. Satu lagi punya stres, kita sendiri yang rasa check. Stres yang sangat tinggi. Stres yang sangat tinggi sampai kita rasa macam the ending dia kita akan jadi letih, akan jadi cepat putus asa. Oh tak boleh buat dah ni. Pensyarah ni banyak. Nak menyalahkan orang lain. Itu stres yang tinggi. Stres yang tinggi. So yang terbaik sekali ialah yang sederhana. Nak kata terlalu tinggi pun tak, nak kata tak ada langsung, tak stres pun tak. Okay. So elok-elok kita tengok balik, check balik diri, kita ni duduk dekat mana. Alright. Kita check balik, sama-sama semak lah dekat dalam ni kita duduk kat mana. Okey, kalau tidak ada stres, tuan-tuan, puan-puan, adik-adik para pelajar semua, okay, sebab hidup kita ni panjang. Saya nak bagi tahu kepada adik-adik lah yang dekat dalam ni. Sekarang ni kita student. Okay. Akan datang kita akan menjadi parent, kita akan menjadi ibu bapa, kita akan menjadi seorang pekerja, dan waktu tu cabaran dia lebih besar, tanggungjawab dia lebih besar. So kalau stres sekarang kita tak dapat nak hadapi, masa kita akan jadi lemah lah. Kejap-kejap tak boleh lah, saya tak boleh nak adapt lah. So stres itu sebenarnya mengajar kita supaya kita tidak manja. Okay. Contoh satu hari nanti kita akan berjumpa dengan satu cabaran, kita dah biasa berhadapan dengan cabaran tersebut, insya-Allah kita mampu untuk deal dengan keadaan tersebut. Okay. Analogi yang paling mudah lah macam ni lah, saya bagi contoh, kita kena demam campak contoh. Kita kena demam campak. Adakah orang kena demam campak boleh kena lagi ataupun boleh kena berulang kali? Okay. Selalunya orang kena demam campak ni paling kuat pun 2 kali. Macam tu. Sebab apa? Sistem imun dia dah ada. Begitu juga dengan stres. Kita ambil analogi macam tu. Kita kena stres tu, adakah kita akan selepas ini stres kita akan lebih teruk ataupun macam mana? Adakah kita dah tahu cara untuk mengendalikan stres tersebut? Okay. So, tapi walau macam mana pun, saya kata stres ni baik kan. Dari tadi lagi Cik Naim ni asyik kata stres ni baik. Stres pula saya dengar. Ini yang tak best ni, kaunselor kata stres ni baik. Saya tak setuju lah dengan kaunselor UiTM Jengka ni kata stres ni baik. Takutlah lepas ni Dr. Azmi kata, Cik Naim ramai student merungut ni.
Bengang dengan Cik Naim ni, dia kata stres ni. Okey, walau macam mana pun, stres ni kalau terlalu berat kita sendiri yang rasa stres tu. Okey, dan berpanjangan ia tetap akan berkesan kepada emosi dan fizikal. Yang penting dia, isu dia sekarang ni, stres tu bukan kecil atau besar tau. Isu dia bukan stres tu kecil atau besar. Isu dia lah macam mana bila ada stres tu kita coping, kita deal dengan stres tersebut. Itu yang penting. Okey. So kita fikir-fikir. Ada orang kata, alah, benda kecil je, tak ada hal lah. Kan? Setiap orang ni dia tak sama. Setiap orang ni tak sama. Andaian yang saya boleh bagi kan, kita kena aware. Sekarang ni kita kena aware badan kita sekarang ni sedang menerima stres, kena tahu tu. Yang ramai bermasalah kita tak tahu yang kita ni sedang stres. Okey. Analoginya macam kita pegang satu air yang tidak berapa berat lah. Biasa-biasa je. Kita suruh pegang. Okay. Bayangkan you pegang air tersebut dalam satu gelas. Air tu tak banyak, tak penuh pun. Separuh je. Berat? Tak berat, mana berat? I'm the man kan? Kuat kan? Saya pula atlet pula tu. Tak ada masalah air tu. Pegang. Okey, kita pun suruh dia pegang. Okey. Pegang 5 minit. Tak ada hal lah. Tak ada masalah lah Encik Naim. Okey, kita teruskan lagi. Okey. 10 minit. Okey. Setengah jam. Lama-lama akan rasa emosi kita tu akan rasa berat. Berat air tu. Sejam. Cakaplah atlet datang daripada mana pun. Akhirnya jatuh juga. Pecah berderai lah gelas tersebut. Tertumpahlah air tersebut. Isu dia bukan kecil atau besar. Berpanjangan, adakah kita nak biarkan stres tu sentiasa ada dalam tubuh badan kita? Adakah kita nak biarkan kita tak deal langsung, kita tak ada cara langsung untuk deal dengan stres tu? Akhirnya, walaupun kecil, lama kelamaan kita tak mampu untuk tanggung sebab kita ada emosi. Okay? Alright. Kita bayangkan juga, saya suka buat analogi-analogi macam ni. Kita bayangkan juga kita ada kolam itu adalah jiwa kita. Kolam itu adalah jiwa kita. Kita ambil batu kat tepi jalan ke mana-mana, kita anggap batu itu adalah masalah dalam hidup kita. Setiap hari you campak dalam kolam tersebut, campak. Hari Isnin, hari Selasa contoh, campak setiap hari. Akhirnya apa akan jadi? Air akan keluar. Air penuh keluar. Yang keluar tu kita anggap sebagai itulah yang membahayakan. Yang akhirnya ending dia pergi kepada isu-isu penyakit mental. Okey. Ada soalan tak? Kalau sambil-sambil nak tanya ke, bolehlah tanya. Tak ada masalah. Okay. So stres ni orang kata jangan pendam lah. Tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik pelajar, sahabat-sahabat saya, kawan-kawan saya, kalau kita ada stres saja, janganlah kita kata I'm okay, saya tak ada masalah, saya okay. Yang okey-okey tu yang masalah tu. Yang pendam-pendam tu yang masalah. So kalau kita cari kawan, so ajak dia bersembang, ceritakan. Tak percaya, saya tak percaya kawan saya, tak apa. You pergi jumpa dengan kaunselor ke, ataupun gunakan banyak coping skill, macam-macam. Ada cara orang tu bersukan, dengan bersukan dia dapat hilangkan stres dia, macam-macam cara. Okey. So kalau kita faham lagi tentang stres ni, kita boleh bagi tahu kepada 3 benda lah. Okey. Apakah tanda-tanda yang kita sedang stres? Alright. Dari segi fizikal, kadang-kadang kita tak aware kan, kita sedang menghadapi stres. Fizikal, waktu tu jantung kita berdegup dengan laju. Bukan berdegup dengan laju tu nak akad nikah tu. Tiba-tiba je, tak buat apa. Balik kelas, berdegup, kencang ni. Berpeluh-peluh. Duduk saja boleh berpeluh. Rasa nak muntah.
Itu adalah salah satu tanda. Okey, alright. Okey, sekejap saya nak cerita sikit ini. Sebagai satu satu sign atau tanda yang anda sedang stres. Okey, itu dari segi fizikal. Okey, dari segi emosi, rasa nak marah je. Rasa sedih. Rasa sedih, tak tahu nak menangis je rasa. Rasa putus asa, itu menunjukkan anda sedang stres. Okey. Tingkah laku, nak jauh daripada orang ramai, nak duduk seorang-seorang, tak nak bercakap, tak nak berkawan, itu juga adalah satu tanda uh, sedang stres. Okey. Ada satu soalan daripada sini. Macam mana nak pujuk dan nasihat kawan yang cerita dengan kita masalah dia sampai nak buat benda tak sepatutnya? For example, toreh tangan. Okey. Bab toreh tangan ni, okey. Zaman sekarang ni dah orang kata dia dah saya lah, pengalaman saya sendiri Cik Nur Sazlina saya tak tahu student ke staff ni saya tak pasti. Pengalaman saya dalam handle isu-isu kaunseling lah. Zaman sekarang ni jarang dah saya jumpa isu-isu tentang masalah dengan roommate, masalah apa tu pakwa-makwa, masalah apa lagi? Masalah belajar-belajar ni, entahlah saya tak tahulah kebelakangan ni kurang sangat isu-isu macam tu. Rasa macam tak berapa nak seronok dah. Sekarang ni isu dia banyak fokus pada diri sendiri. Diri sendiri means apa? Isu-isu tentang penyakit mental. Okey. Sekarang ni isu tak boleh buat apa, macam terlalu mudah sekarang ni untuk orang claim dia kata dia ada depression. Sedangkan dia tidak melalui fasa yang betul. Dia tidak melalui rawatan yang betul, jumpa doktor mesti cakap you ada depression ke apa kan. Tapi dia claim, dia kata oh saya depressed lah. Dia tak ada dah dulu, oh saya stress lah, tak ada. Sekarang ni depressed lah. Saya tak tahu faktor bahasa ke faktor apa. Okey, berkaitan dengan toreh tangan ni, saya memandang ada dua sudut lah. Yang pertama, toreh tangan ini, okey, kalau di segi pengalaman saya lah, pengalaman okey. Yang pertamanya, toreh tangan untuk mendapatkan perhatian. Okey. Toreh tangan untuk mendapatkan perhatian, itu satu. Tapi tak semua keadaan macam tu. Yang kedua, toreh tangan memang sebab penyakit mental. Dan dia tak tahu yang dia sedang mengalami penyakit tersebut. Jangan cakap kau ni nak ambil perhatian je lah ni. Tak boleh. Kita tak boleh cakap macam tu. Sebab memang kalau dia dah sampai ke tahap depression, dia memang sampai ke tahap untuk mencederakan diri. Sebab apa? Jawapan dia, kebiasaannya dia akan kata bila dia toreh tangan tersebut, dia melihat kesakitan yang dialami sebenar dalam hati dia tu lebih sakit berbanding dengan apa yang ada dekat tangan yang dia toreh tu. Itu klien-klien ramai lah cakap macam tu. So suggestion saya kepada Nur Sazlina, kalau dia dah sampai ke tahap ini, cuba pujuk dia untuk mendapatkan rawatan secara klinikal yang betul lah. Okay. First, Sazlina boleh dengar dulu cerita dia tanpa syarat. Maksudnya dengar je cerita dia. Jangan judge dia. Kau ni tak ada pegangan agama ke? Kau ni no, dengar dulu apa yang dia cakap Okey, dengar sebab orang yang macam ni dia nak didengari dulu. Okey. Kemudian bagilah nasihat, tapi nasihat itu janganlah melampau-lampau sangat Kau ni dah keluar daripada Islam contoh kan. Kadang-kadang dia orang ni tak nak macam ni. Dia nak orang dengar je cerita tu. Saya kata toreh ni ada dua. Satu untuk perhatian, satu lagi memang dia ada penyakit. Kalau kita kata kau ni nak perhatian je lah tu toreh tangan contoh kita judge dia macam tu. Kalau betul dia ada penyakit, dia akan terasa. Saya bukan nak macam ni. So suggestion yang terbaik lah, jumpalah, dapatkanlah rawatan yang sepatutnya. Okay. Alright. Okay. Okay,
nak dekat pukul nak dekat pukul 5, tapi saya share sikit ya dengan tuan-puan. Apakah kaedah lah. Tadi kita dah cerita tentang simptom, kita dah cerita uh, tentang tanda-tanda, apakah definisi dan sebagainya. Ujung-ujung ni saya nak cerita, saya rasa ini yang paling penting sekarang ni. Macam mana kita nak terapkan kehidupan seharian kita ini dengan coping skill yang tertentu lah. Tapi coping skill ni tak semestinya setiap orang tu sama, dia beza-beza. Okey, yang pertama mungkin rutin seharian kita cuba cek balik dari segi rutin self care kita, penjagaan diri kita. Okey, itu yang pertama. Okey, point saya. Yang kedua ialah rutin kita self love. Maksudnya kita buat suacinta. Maksudnya dekat sini kita apa yang kita buat, aktiviti yang kita buat yang kita sayang diri kita. Macam tu. Okey. First sekali lah rutin self care, cuba check lah. Okey, cuba check adakah yang pertama sekali, adakah tidur kita itu mencukupi? Isu dia sekarang ni saya tengoklah, minta maaf, sorry to say kepada adik-adik para pelajar, bukan saya pun pernah juga jadi seorang student dulu. Selalu kalau student ni memang tidur lambat. Saya tak nafikan sebab saya juga pernah jadi seorang student. Okey. Tapi kita kena pastikan bahawa walau macam mana pun sebab kita punya fitrah kejadian kita ini siang bekerja, malam berehat. So kalau kita tidak mampu kontrol apa yang telah difitrahkan itu, maka kesan dia boleh pergi sampai stres, depression boleh pergi. Kita tak boleh nak ambil remeh isu tidur ni. Okey. Saya suka mempromosikan pukul 11 ni cubalah tidur. Cuba. Niat tu mesti ada. Hari ni aku nak tidur mesti cukup. Cubalah adjust macam mana. Tengok adakah tidur kita mencukupi. Sebab kita nak deal, nak coping dengan stres ni. Okay. Yang kedua, adakah rehat kita mencukupi? Kerja je. Contohlah kepada pesyarah. Kerja je. Buat je. Sampai dah tak bercara dah, tidur ke mana, makan ke mana, rehat tak rehat. Orang kata relax dulu, rehat dulu, makan dulu. Contoh kan. Tak boleh lah, banyak kerja lah. Pastikan rehat kita cukup. Okay. Makan makanan yang seimbang, maksudnya sayur ada, cek balik lah. Ini adalah self care yang boleh dibuat. Okay. Adakah dalam satu minggu tu kita pernah tak beriadah? Kita pernah tak ada aktiviti fizikal? Cek balik. Kalau kata student, daripada hari Isnin sampai hari Ahad, tak keluar bilik. Duduk je dalam bilik. Paling kuat pergi kat dapur je. So, adakan satu ke tiga ke dalam satu minggu tu satu aktiviti yang khusus, aktiviti fizikal. Nak berlari ke, nak berlari setempat ke, paling-paling kurang pun keluar daripada tempat bilik anda yang gelap itu, kenakan tubuh badan anda itu dengan cahaya matahari. Okey. Buatlah aktiviti berpeluh. Bila kita berpeluh, dia akan menghasilkan hormon endorfin. Hormon endorfin ini hormon gembira. Nak dapat hormon tu tak cara lain, tak ada cara lain, mesti mengeluarkan peluh. Baru dapat hormon tersebut. Okey. Benda-benda yang membahayakan macam rokok ke, dadah ke, kafein yang berlebihan ke, kita kontrol. Kita kalau boleh tak payah, tak perlu. Okey. Dan kita dari semasa ke semasa ceklah. Cek kita kalau kata sakit, kalau kita sakit dapatkan rawatan, fizikal. Jangan duduk biar je. Kalau kita rasa mental kita tak sihat, carilah somebody untuk kita bercerita. Okay. Alright. Itu antara rutin-rutin self care yang boleh dibuat, tapi setiap orang ini beza-beza. Saya cakap secara general. Okay. Dari segi rutin, maksudnya rutin kita nak kata sayang diri kita ni, suacinta nama dia.
Saya tak tahulah ayat yang macam mana yang sesuai. Okey, yang pertama, kita cek, sama-sama cek balik. Yang pertama, jangan kita letakkan sesuatu benda itu di tahap yang tidak realistik, yang tak mampu dicapai. Kalau kita letakkan aku ni push, sebab itu kita stres. Sebab itu kita stres. Kita letak satu benda yang tinggi-tinggi. Contoh. Kita nak rumah banglo yang besar, itu kita punya target. Sedangkan kita punya poket tak sampai tahap macam tu. Okay. Tapi kalau dia berusaha betul-betul, dia sungguh-sungguh buat, tak ada masalah. Tetapi saya nak banglo tu sama dengan Istana Raja Pahang, contoh. So benda tu tak realistik lah. Kita tengok diri kita. Kalau terlalu tinggi sangat, itu yang menyebabkan kita akan jadi macam cepat penat, rasa tak larat. Okay, alright. Yang kedua ialah kita mesti mengakui, kita mesti menerima tubuh badan kita ini ada limit. Kita kena faham. Ada masa kita kena stop sekejap, stop. Dalam otak kita, ada masa kita kena stop. Stop maksudnya kita berehat. Kita rehat. Bagi tubuh badan kita rehat. Okay. Yang ketiga, kita kena terima kekurangan kita. Sebab apa? Sebab isu sampai ke tahap penyakit mental ni, isu dia kerana dia banyak menyalahkan diri dia. Aku kurang ni, aku tak mampu ni, aku tak boleh. Kekurangan dia tu dianggap adalah satu benda yang tidak normal. Okay. So kita terima kekurangan diri kita seadanya, kita terima kekurangan diri kita seadanya, kita cuba untuk perbaiki. Dan kita anggap itu adalah satu benda yang normal. Kita ada kekuatan. So yang lebih penting sekarang ni ialah kita cari apa kekuatan yang ada pada diri kita. Untuk deal, untuk kita coping dengan stres. Okay. Kita yang seterusnya, kita janganlah, pesan saya, janganlah kita bebankan diri kita. Kita buat semua benda dalam satu masa. Contoh, pensyarah betul dah, bagi dah apa tu, tarikh submit dia. So kita kata relax dululah, tunggu dululah. Ujung-ujung nanti kita insyaAllah boleh tu. Boleh lah. So buat waktu tu pulun nak buat semua benda. Nota-nota pull semua benda. Kan test tu pull semua benda waktu tu yang tak mampu ditanggung tu. Okey. Yang seterusnya, kita maafkanlah diri kita, diri sendiri. Kalau kita ada buat salah silap, sebelum tidur tu kita maafkan dulu. Aku buat salah silap ni, itu adalah kekurangan, so kita accept. Okey. Dan cubalah berkatalah positif terhadap diri sendiri. Dan contoh kadang-kadang situasi yang menyebabkan orang ni stres sebab dia terlalu percaya dengan kata-kata orang lain. Apa maksud dia? Okey. Contohlah, orang kata Minah, contoh Minah nama dia. Minah, kau ni tak cantik lah. So adakah kita terus percaya? Contoh kita ni Minah ni. Adakah kita terus percaya kepada kata-kata dia? So selalunya orang yang positif dia akan iya ke? Question mark, betul ke aku ni tak cantik? Okey je. So kita kena ada satu pegangan dalam diri. Kita kena firm dengan diri kita. Kita kena yakin dengan diri kita. Okey. Dan kita kena membezakan antara benda yang perlu dan benda yang tidak perlu dalam hidup. Tak semua benda kita nak dapat. Ada benda yang kita tak perlu pun tahu. Tak perlu pun. Ini semua benda daripada segala-gala alam ni, adik-adik para pelajar semua, kalau boleh saya nak tahulah semua benda. Ya betul, ni saya punya tanggungjawab, responsible saya. Itu sebab orang tu stres. So, ada benda yang perlu, ada benda yang tak perlu. Dan yang paling penting sekali ialah berilah reward kepada diri sendiri. Reward ni tak semestinya duit. Reward ni macam-macam. Rehat pun reward. Bagi beli benda-benda yang Shopee yang kecil-kecil pun kita ada banyak tu, kita reward diri kita. Okay. So sayangilah diri kita,
sayangilah diri kita, masa pun. Sayangilah diri. Yang penting sekali, stres ni, jangan kata stres ni habis je isu ataupun masalah ni, oh tak ada apa. Stres ni dia berpanjangan, dia berpanjangan. Sampai bila-bila, sampai mati pun stres. Dia kata, oh, dia kata, saya dah tak boleh hidup dah. Baik, ada kan ayat-ayat tu, baik mati. Dia tak tahu mati tu, yang dekat sana tu, ya Allah, maha dahsyat lah kalau kita orang Islam fikir-fikir kan. So, sepanjang masa ada stres. Cuma macam mana, yang pentingnya macam mana kita kita coping dengan stres. Yang penting, yang pertama, saya ulang, sorry, saya terlepas. Yang pertama, kita tahu yang kita sedang stres. Kita kena aware. Sekarang ni aku sedang stres. Emosi aku macam ni. Yes, akui. Yang kedua, apakah cara aku nak deal dengan stres tu? Macam mana cara dia? Pergi makan ke? Berehat ke? Mendekatkan diri dengan Allah ke? Macam-macam lah cara. Jangan bila stres kita tak tahu. Oh, aku tak tahulah aku sedang stres. Dah biar je. Biar. Baring. Dia akan menambahkan lagi tekanan. Akhirnya meletup. Pergilah sampai ke penyakit-penyakit mental. So, kita cek lah. Petang ni masa pun tak panjang. Tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, sahabat-sahabat, kawan-kawan saya semua ni, okey, saya pun tak boleh nak share dengan panjang, tapi kalau ada apa soalan lagi boleh masuk dekat ruangan chat ni. Okey, ada lagi Saya sorry Encik Naim lupa kena mana Okay, Assalamualaikum. Saya nak tanya, kalau kita tengah kelas yang tiba-tiba termenung, tapi kita kadang-kadang tak perasan kita termenung, itu normal ke? Normal. Tapi normal, termenung. Saya pernah termenung duduk dalam kelas tengok muka apa tu uh, Dr. Azmi. Termenung. Oh, tengok muka Dr. Azmi. Oh, handsome ni doktor. Alangkah baiknya saya dapat pasangan macam ni, contoh. Termenung ni banyak sebab. Tapi tengok, kita kena cek dari segi kekerapan termenung tu. Kejap-kejap termenung, kejap-kejap termenung. Duduk saja termenung. Itu ada something wrong tu. Fokus kita tu kat mana? Duduk dalam kelas kita kat mana? Kadang-kadang kita duduk dalam kelas, memang betul kita masuk ODN ni, tengok kelas Dr. Azmi ni. Nah, yang termenung ni, kita termenung tu sebab ada isu lain yang menyebabkan kita termenung. Yang tahu jawapan tu ialah Cik Khairunisa lah. Tapi jawapan saya, termenung itu normal. Tapi kekerapan tu macam mana? Adakah termenung, tempoh masa dia panjang sampai habis kelas Dr. Azmi? Soalan. Daripada masuk kelas, termenung, sampai habis. Itu maksudnya ada satu benda yang unfinished business yang menyebabkan anda termenung. Tapi kalau duduk je dalam masa berapa second kita termenung, itu adalah satu benda yang normal. Sebab kita punya keupayaan untuk memberi fokus dalam masa beberapa minit, kita perlukan rehat. Fokus kita akan stop sekejap. Okay. Alright. Siapa lagi? Ada yang claim dia orang ada anxiety disorder. Dah jadi trend pula. Sekarang ni termasuk kalangan artis. Adakah ini disebabkan dia tak mampu menangani stres dengan baik atau disebabkan penyakit mental? Okey, itu saya kata sekarang ni benda orang memang boleh claim-claim je. Senang je jawapan dia. Oh, saya depression. Saya ada anxiety disorder. Saya cukup risau dengan trend-trend yang macam ni. Sebab dia tidak mendapatkan rawatan yang betul. Kadang-kadang dia main Google je. Contoh saya pernah risau sebab ada satu kes dulu. Lama dah kes tu. Okey. Sebenarnya dia tak ada apa-apa pun. Biasalah simptom-simptom stres macam saya ceritakan hari ni. Okey, dia pun pergi Google. Dia Google lah, dia carilah. Oh, macam ni simptom dia. Betul lah. Sama lah macam aku ni. Kan contoh. So dia punya doktor dia ialah doktor Google. Dan akhirnya dia percaya bulat-bulat benda tu tanpa mendapatkan rawatan yang sepatutnya. Akhirnya dia jadi macam tu. Ni.
kat sini. So kena hati-hati. Tapi yang overclaim macam ni anxiety disorder memang trend saya takut betul sebab dia bila kata arti ni jadi model lah, model kepada orang yang melihatnya, pengikut-pengikutnya. Okey. Alright. Bukan tak mampu menangani stres dengan baik, okey, disebabkan oleh penyakit mental. Kalau dia betul anxiety disorder, dia penyakit mental lah. Okey. Tapi kalau dibuat-buat, iaitu yang menjadikan kerisauan. Kerisauan tu bukan pada artis tu. Saya tak risau ke artis tu dia nak claim. Saya risau pada pengikut dia. Pengikut dia siapa? Mungkin kita tak tahu. Kita minat contoh, minat Blackpink dia tak tahu. Dr. Azmi mana tahu minat, saya tak tahu. Risaulah golongan-golongan muda yang mengikutnya. Dia tengok, oh ini cara dia artis buat. Ini cara dia kata, oh orang anxiety disorder dia boleh popular je, dia boleh apa. Okay, satu benda yang kurang baik lah kat situ. Okay. Okay, apa beza stres dengan anxious? Okay, lain Okay. Stres, macam saya kata, stres adalah benda yang saya cakap ni, bukan saya pakar, minta maaf tuan-puan kalau salah silap, saya bagi tahu dululah. Yang lebih pakar ialah doktor lah. Saya ni kaunselor je. Benda-benda yang, tapi ada benda yang sedikit-sedikit yang saya tahu, saya kongsi lah. Okey, stres ni benda yang normal. Semua orang mengalami stres. Anxious ni, okey, dia kebimbangan. Bimbang ni, okey, dia sebenarnya daripada stres juga. Okey. Tapi kebimbangan ni dia lain sikit. Okay. Kebimbangan tu dia datang dengan kita tengok juga kekerapan. Okay. Bimbang ni adalah kepada sesuatu yang akan datang. Benda yang tak tahu lagi. Bimbang lah nanti exam tak lulus. Benda tak berlaku. So saranan dia kita kena tahu perkara yang sebenar dengan perkara yang fantasi yang you create. Okey. Kelas baru masuk sem 1, contoh kan, baru masuk sem 1 perakaunan. Alamak, kita kata confirm lah. Confirm aku tak lulus. Kita bimbang. Tengok baru masuk kelas 2 kali, 3 kali, rasa macam tak boleh nak bawa, contoh kan. So kebimbangan kita lebih. Okey, bimbang tu normal lah, tak apalah. Okey. Tapi kita terlalu bimbang. Confirm lah aku tak lulus ni, contoh. Kan. Buat ujian depression, anxiety, stress tu, depression, anxiety tu tinggi. Okey, bimbang tu terlalu tinggi sampai nak present tak boleh, nak apa tu. So kena check lah. Sampai ke tahap kalau kita nak tahu benda tu normal tak normal, kalau benda tu mengganggu rutin seharian kita, itu adalah satu benda yang tak normal. Itu dah pergi kepada penyakit. Okay. Contoh nak pergi kelas kejap-kejap, pintu tu check 2-3 kali. Bukan 3 kali, lebih daripada tu. Tak puas hati. Saya pernah terima klien macam tu. Sampai kena takak gambar, pemula tombol pintu tu dah kunci. Pergi kepada mana tu? Panggil Allah kat dapur tu, kat sinki tu, pai air tu, betul-betul tutup sampai kena takak gambar. Itu benda yang tak normal lah. Duduk dekat dalam kelas dia lah balik yang paling lambat sekali. Sebab apa? Dia akan pastikan meja dia betul-betul kosong. Takak gambar. Baru puas hati. Ada macam tu. Kalau itu sampai ke tahap yang mengganggu rutin harian, itu ada satu benda yang tak normal. Okay? Kalau masih dalam kawalan, itu adalah satu benda yang normal. Okey, saya nak tanya, normal ke bila ada orang tersembang dengan diri sendiri? Okey, sembang macam mana tu? Cakap seseorang kot. Macam cerita Melayu, cakap diri sendiri. Macam drama Melayu, drama petang-petang tu. Rasanya Tiba saya nak cakap diri sendiri. Lama ke sembang tu ke sekejap je? Okey, sembang dengan di sini. Okey, self talk lain self talk ni kata-kata dalam diri, dalam kepala kita. Kalau sampai ke tahap sembang ni, macam boleh bercakap-cakap ni, kalau dia cakap aku tak tahulah. Dia itu mengeluh kan. Mengeluh kan, kata aku tak tahulah hari ni macam mana. Itu mengeluh. Tapi kalau dia sembang lama pula tu, itu tak normal lah. Selalunya keadaan tu berlaku apabila emosi dia tu tak boleh nak
kontrol sangat dah sampai ke atas kan. Sampai nak meluah tak ada orang nak dengar cakap. Akhirnya bercakap lah dengan diri sendiri. Kan? Emosi dia dah tahap tinggi, nak meluah. Dia bercakap tu sebab dia nak meluah. Nak meluah tu lah. Kan? Dia tak ada kawan nak bercakap, so dia bercakap. Ataupun dia mungkin dia selesa. Ada satu kejadian tu, dia bercakap dengan siapa? Dia bercakap dengan cermin. Dia pandang muka dia sendiri, dia cakap. Kalau dia puji tak apa. Takut dia tak puji. Okay. So dia bercakap dengan pokok. Itu lain macam. Okay. Kalau dia bercakap, kadang-kadang berlaku kita tak boleh cakap benda ni tak normal lah encik. Kadang-kadang kita emosi, kita nak marah. Saya ambil satu perasaan yang tinggi lah, marah. Marah ni perasaan yang tinggi. Perasaan yang tinggi lah. Yeah. Nak marah tak terluar, marah lah kali kau ni. Kadang-kadang kita meluah, kau ni memang nak kena dengan aku ni. Okey. Sekali tu je ke ataupun tiap-tiap hari? Kalau dah jadi tabiat, lain jadinya. Itu kena check lah tu. Okey. Kalau sembang sampai dengar suara orang lain pula tu, itu lagi lah kena check. Tiba-tiba ada kawan lain pula tu. Tiba-tiba ada pula orang lain. Okay. Jika kita tak rasa stres di kala kawan-kawan sekeliling semua tengah survive ke? Jadi adakah perlu kita wujudkan rasa stres tu? Okey, jika kita tak rasa stres di kalangan kawan-kawan sekeliling semua tengah stres. Lain macam soalan ni. Orang tengah stres, dia rasa okey, tak ada apa. Okey, soalan ni saya rasa sebenarnya dialah sesuai untuk menjawabnya. Okey, why? Okey, kenapa? Saya tak tahu siapa yang bertanya ni, sorry. Okey. Adakah stres orang lain tu stres yang berat? Ke stres yang biasa-biasa? Contohnya, orang lain tengah stres ni, nak ada test ni, kita rasa relax je. Kita rasa relax tu mungkin kita dah bersedia. Satu kemungkinan. Kita rasa relax tu sebab malas lah. Nengok lah. Jadi macam mana pun. Jalan juga. Contoh Rizal kan. Yang itu lebih bahaya tu. Yang kedua tu. Tak peduli lah. Tak ada rasa apa-apa. Biar je lah. Okay. Yang pertama. Okay. Kita check balik. Okay. Stres kita. Okay. Adakah semua keadaan contoh semua keadaan adik-beradik tengah stres, kita relax, tak ada apa. Kawan-kawan duk tengah stres, kita duk relax. So kita kena check diri kita. Apa punca kita tak rasa stres tu? Adakah kita rasa anggap benda tu remeh? Adakah kita anggap benda tu mudah? Adakah kita rasa tak ada apalah? Kan ada orang ambil mudah. Kalau personality dia macam itu, it's okay. Ataupun adakah dia itu flight or fight? Dia ada stres tersebut, dia memilih untuk berhadapan ataupun dia lari daripada stres. Tak rasa stres, dia ignore. Itu boleh jadi lama-lamaan dia akan jadi. Ada benda yang bagus, ada benda tak bagus lah, kita tengok. Kalau benda yang kecil-kecil you nak flight tu okey lah. Kalau benda yang berat, itu kena tengok, check balik. Tengok. Tapi kalau setiap keadaan tak ada stres lah, tak ada apalah, itu kena check lah. Kena tengok balik lah. Semak balik lah. Okey, apakah bantuan awal yang saya boleh berikan kepada orang yang menghadapi anxiety dan stres melampau ni? Okey, kalau kamu kawan dia, kamu dengar cerita dia dulu. Okey, suggest lah dia dengan coping skill yang betul lah. Kan? Okey, kalau tak boleh nak handle, tak boleh nak berhadapan. Okey, kalau dah sampai ke tahap penyakit mental, kita rasa dia ni memang penyakit mental lah, cakap seorang-seorang lah ni. So refer lah kepada doktor. Kalau setakat stres yang biasa, anxiety, rujuklah. Kalau kata kawan kamu ni orang UiTM kan, kalau kawan kelas kan, rujuklah kepada kami, klinik kaunseling. Okey. Alright. Okey, ada lagi ke soalan? Ni saya rasa cukup sampai setakat ini. Okay, soalan yang dikemukakan rasanya dah cukup banyak lah tadi soalan yang telah
ditulis dalam ruangan chat tadi. Okey, lagipun masa pun dah agak suntuk ya. Mungkin lepas ni pun Cik Naim dia nak bersukan juga untuk hilangkan stres. Petang-petang ni. Nak bersukan juga Cik Naim untuk hilangkan stres. Okey. Jadi saya bagi pihak fakulti ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Encik Naim atas perkongsian yang sangat menarik sebentar tadi. Okay, jadi kita sudah pun sampai di penghujung program pada petang ini. Okay, kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Okay, sebelum tu saya ingin ingatkan lagi sekali, saya ingin mengingatkan kepada semua pelajar dan penasihat akademik untuk mengisi catatan PA dan juga catatan pelajar dalam blog FPN ya. So saya sudahi program kita pada petang ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih Cik Naim. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih. Jumpa lagi insya-Allah. Maaf kekurangan, ada apa-apa salah silap. Tu Yang banyak terbaik. Thumbs up banyak tu. Terima kasih Cik Naim. Okey, sama. Banyak tu. Okey. Ramai lagi bertepuk kasih Chan tu. Ramai Okay, peminat so siapa yang masih ada dalam ni, kalau ada apa-apa boleh pergi ke ke unit counselling lah untuk bertemu ataupun untuk discuss dengan Cik Naim. Okay, alright, thank you very much. Assalamualaikum. Saya akan stop recording.